saya untuk kita bertukar-tukar ilmu lah, berinteraksi, insya-Allah. Okay. Moga-moga boleh memberi manfaat kepada semua lah. Background saya sebagaimana disebut oleh Tuan Imam tadi, saya ahli sains, bidang saya fizik, tapi diamanahkan dengan beberapa jawatan dalam bidang yang bukan bidang saya lah, tapi untuk mentadbir saya lah, pengarah Islam Al-Azhari dan juga kini di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya nak pergi kepada isi kandungan ini, saya nak share sama tuan-tuan tentang seorang ahli sufi, Syekh Jalaluddin Rumi, telah menyebut tentang, bila kita baca Quran ini, dia kata, tapi saya baca dalam kata-kata bahasa Inggeris, tapi nanti saya terjemah Melayu lah, tapi kata-katanya amat menyentuh jiwa saya lah. Sebab satu hari saya orang Kuala Batas Penang, saya balik ke Penang, ada kelas pengajian Quran di masjid. Jadi bila ada kelas tu, kebetulan saya balik, kawan saya yang kebetulan menjadi jawatankuasa masjid, dia minta saya berucap sikit selepas kelas itu. Kelas berkurang kelas waktu duha lah. Lalu dia tanya saya, dia kata, kita hari ni ada kelas tajwid, jadi apa pandangan dia, macam mana you melihat Al-Quran sebagai seorang saintis melihat ini. Saya teringat kata-kata Jalaluddin Ar-Rumi ni. Dia menyebut, dia kata, kalau dia kata-kata dalam bahasa Inggeris tu, if you look at Al-Quran with your eyes, kalau kita melihat Al-Quran ini dengan mata kita, maka kita akan dapat melihat words, letters, perkataan-perkataan panjang, pendek, idgham, mad dan sebagainya. Maka kita dapat nilai itu ya. But if you look Al-Quran, kalau kita melihat Al-Quran ini dengan menggunakan akal, tadi mata kita lihat, menggunakan akal, maka kita akan dapat melihat ilmu, dia kata. If you look at Al-Quran with your mind, then you can see knowledge, dan kamu akan lihat ilmu yang cukup banyak. Tetapi kalau kamu lihat Al-Quran dengan qulub, bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris dia kata with your heart, kamu akan dapat lihat kecintaan Allah kepada kita. Setiap ayat itu, kata-kata itu, seolah-olahnya Allah Ta'ala nak menyelamatkan kita. Allah Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu yang menampakkan kecintaannya kepada kita. Dan akhirnya dia kata, kalau kamu lihat Al-Quran ini dengan roh kita, spirit, soul, maka kita akan dapat lihat Tuhan di sebalik setiap ayat itu. So, mungkin kata-kata ini kena diulas. Tetapi untuk malam ini, kata-kata oleh tokoh yang sama, tapi di muka yang lain, dia menyebut small mind. Hari ini orang sebut, tak salah saya, kata-kata ini disebut oleh Eleanor Roosevelt. Roosevelt ini Presiden Amerika, bini dia nama Eleanor. Tapi saya terbaca juga dia pun menyebut yang sama. Rupanya mungkin dia ambil daripada Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi kata, small mind, they are talking about people. Minda yang kecil bercakap tentang orang tu, orang ni, gini. Medium mind talking about event. Minda yang sederhana, yang lebih besar daripada yang awal tu, dia bercakap dengan peristiwa. Apa dia peristiwa Isra' Mi'raj ini? Apa peristiwa yang berlaku di sebalik Israel serang Gaza ini? Apa yang berlaku antara Russia dengan peperangan di negeri dia itu? Kenapa dunia hari ini kita melihat orang makin menjauhi? Dulu tak pernah dengar LGBT dan sebagainya. Orang dah tak nak kahwin, tapi nak kahwin sama jenis yang bukan-bukan. Jadi that is event. Itu adalah peristiwa yang berlaku yang memerlukan kita fikir. Hanya kalau orang yang memikir hal ini, dia akan berusaha untuk menyelamatkan. Hal yang lain itu dia akan perhati ya. And dia kata grand mind ataupun great mind
talking about ideas, berbicara tentang idea, macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Dan itulah setiap Nabi yang diturunkan, mereka menyelesaikan masalah umat. Mereka bukan hanya melihat akan umatnya, kelakuan perangai umatnya, tetapi mereka ikut serta di dalam menyelesaikan isu yang berada di tengah masyarakat. Pastinya sebahagian masyarakat ini sukar dirubah dan mereka tak nak berubah. Jadi untuk malam ini saya nak menggunakan pendekatan yang agak berbeza sedikit. Kita tahu Isra' Mi'raj ini disambut daripada dulu. Saya dah berumur 70 tahun lebih, 72 lah. Kecil-kecil saya tengok orang baca dengar Isra' Mi'raj ni sampai pukul 12 malam tak habis hingga lah. Ceritanya panjang, oleh ustaz ataupun oleh orang jemputan yang menceritakan. Macam-macam dia cerita, dan mungkin tak perlu seulang pun cerita-cerita ini. Hari ini mau tidak mau sains mendominasi, mempengaruhi perkesedaran kita dengan saintifik. Segala-galanya nak dihujah secara saintifik. Sebab tu Mak Saleh pun, orang barat ini yang hancur keluarganya kerana saintifik lah. Saya syok dekat dia, dia syok saya. So what? Siapa kata jumpa padri bahagia? Kami bahagia. Maka mana kamu ta'arif bahagia? Ramai orang jumpa Tok Hadi bercerai. Ramai yang takut nak kahwin pun, walaupun Islam cakap macam-macam tentang orang yang berkahwin, beramal ni pahalanya berlipat ganda dan sebagainya, tapi orang tak nak kahwin. Jadi pemikiran saintifik ini mempengaruhi dia bagaimana dia menganalisis keluarga itu. Mau tidak mau, saya pun lihat juga, termasuk di Malaysia ini, peristiwa Isra' Mi'raj pun nak digunakan pendekatan saintifik untuk menerangkannya. Lalu dia cerita macam-macam lah. Tetapi untuk kita memahami tentang ini, tak boleh hanya untuk melihat apa yang kita perasan ini. Sebab tu kalau kita nak melihat dengan mind, dengan pemikiran, ataupun dengan hati nurani, dengan spirit ni, kita kena tahu latar belakang sesuatu peristiwa itu. Dan kita akan dapat melihatnya dengan lebih luas. Dan sebab itu saya nak sebut tiga sebelum saya pergi ke dalam ni, tapi masa tak mengizinkan. Saya pun dibisik oleh imam dia, sengaja saya sebut tanya-tanya, tak nak berapa. Kadang-kadang saya ni terlajak, sebab kadang-kadang saya nak berhenti juga, tapi yang mendengar dia rasa ada benda yang saya sampai tak habis. Sebab peristiwa besar tak mungkin. Kalau dulu tu saya cerita sampai pukul 12 malam orang cerita. Dan nak lihat bagaimana peristiwa ini memberi kesan kepada kita untuk merubah diri kita. Dia kena tahu latar belakang dan sebagainya. Dan latar belakang yang akan saya cerita, dia semua tuan-tuan tahu. Peristiwa ini berlaku ketika isteri baginda wafat. Semua tuan-tuan tahu lah. Dia wafat, Siti Khadijah. Siti Khadijah inilah orang yang berada, kita kata, ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama, dia tak tahu hamba Allah mana datang ni, yang sebut Iqra, lalu dia balik ke rumah dia sejuk, lalu dan isteri dia kata ambil kain selimuti dia, kemudian menyebut kepada yang datang kepada kamu ini bukan makhluk calang ni, makhluk yang datang pada nabi-nabi yang dulu. Jadi mengingatkan dia balik, seorang isteri, dan isteri ini dah meninggal. Saya kebetulan ada seorang, kawan pun dia terlalu senior pada saya, profesor lagi. Tuan-tuan pun kenal orang, saya sebut nama dia. Ketika isterinya meninggal, sekarang dia kahwin lain. Dia kata, Ustaz, ana bila masuk lebih tidur ni, tengokkan belekat bini kita, tak jadi tidur kita. Teringat senda gurau kita, teringat kita makan kita. Kadang-kadang saya marah dekat dia, kadang-kadang dia tegur kat saya lewat. Isteri kita. So, Rasulullah kematian orang ini. Begitu juga pak saudaranya Abu Talib meninggal. Dia tahu peristiwa ini berlaku. Itu event pertama, latar belakang yang pertama. Yang kedua, orang-orang musyrikin Mekah ini menjadi semakin berani. Sebab tidak ada lagi orang yang nak membela dia. Abu Talib membela di luar rumah, di tengah gelanggang. Dan isteri baginda Siti Khadijah ini di rumah memberi semangat kepada dia.
Dan kedua-dua ini tidak ada lagi. Tuan-tuan bayangkan. Itu event yang kedua. Jadi umat negeri Arab ini ataupun umat musyrikin ini menjadi semakin berani. Dan peristiwa ini berlaku sekitar 11 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Wahyu turunlah maknanya. Hanya tahun depan tu dia akan pergi berhijrah. Maknanya kalau di persegi di Mekah ni dia dah buat semua dah lah. Kalau kita tengok Al-Quran pun ayat-ayat Makkiyah ini banyakkan mencerita berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan syurga neraka, berkenaan dengan pembalasan, kalau ayat-ayat yang menghubungkan dengan tata cara untuk mengurus itu di Madinah. Zakat misalnya di Madinah. Kan? Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Itu Madinah punya ayat. Hai orang beriman, janganlah satu kaum itu mengata pada kaum yang lain, mungkin kaum yang dikata itu lebih baik. Bagaimana kita nak berinteraksi, menyusun masyarakat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, bila orang fasik berberita, kajilah. Ini ayat di Madinah. Tapi ayat sebelum itu banyak menceritakan tentang hal akidah. Itu adalah peristiwa yang melatari, yang menjadi melatari, maknanya yang berlaku sebelum peristiwa Isra' Mi'raj ini. Dan bila berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ini, kita pun tahu bahawa Rasulullah tak tidur lagi di rumah dia. Dia ada rumah dia tapi dia tak tidur. Tapi dia tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini kakak kepada Sayyidina Ali. Ummu Hani binti Abu Talib. Dan dia malam peristiwa ini berlaku, kata Ummu Hani, Rasulullah ni dia masuk tidur awal sekitar lepas Isya lah. Tapi nak sebut Isya, waktu tu semayang Isya tak difardukan lagi kan. Rasulullah terima semayang ni adalah ketika dia jumpa Allah Ta'ala sendiri. Tapi dia melakukan sesuatu ketika dia di Gua Hira. Dia bertahanus, dia berdoa kepada Allah. Tak tahu macam mana, tapi kita tak diminta untuk ikutnya. Tapi yang diminta untuk ikut itu semayang, solat yang Allah diterima di mana. Jadi dia buat sesuatu yang maknanya menghadap Tuhannya. Kemudian dia masuk tidur awal. Pagi besoknya dia bangun. Ini tuan-tuan pun tahu cerita ni, hanya nak mengulang untuk mencerita di segi perspektif saintifik ni. Sebab tajuk yang dibagi ialah perjalanan yang ulung ni. Seperti saya ingat, bukan saja ulung, dia kudus. Kudus ni sakral. Sakral ni maknanya satu perjalanan yang kudus. Nak sebut apa? Yang dibimbing oleh Allah, yang maknanya ya, kalau saya nak pergi yang ketiga, kalau pertama itu ialah istrinya dah meninggal sebagainya, orang musyrikin jadi makin berani, itu yang kedua. Yang ketiga ialah Allah Ta'ala nak recover, orang putih kata, orang yang sedih ini, nabinya yang di Habibullah ini, Allah Ta'ala nak menghiburkan dia. Dan cara salah satu yang digunakan oleh Allah, ini bukan saya kata, tuan-tuan boleh buka tafsir oleh Hamka. Pak Hamka mentafsirkan bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ini ada peristiwa di mana Allah Ta'ala nak menghiburkan baginda. Bagaimana berhiburkan? Mungkin di kalangan kita ini pernah pergi umrah atau haji, ataupun pernah pergi ke luar negara lah. Ada kawan kita pergi luar negara, dia cerita macam-macam, dia tengok. Tapi kita tak nak pergi. Kita tak nak pergi lagi. Dia cerita macam-macam lah. Di England ada ada macam-macam lah. House of Commons, ada Tower Bridge, kemudian macam-macam kat London tu. Ya, kebetulan saya belajar kat sana. Kita balik cerita kawan kita. Tapi dia tak nak pergi. Dia tak ada gambaran. Dan Rasulullah begitu juga. 11 tahun yang awal ni Allah Ta'ala menceritakan tentang syurga, tentang neraka, tapi dia tak boleh tengok. Bercerita tentang perjuangan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, tapi dia tak boleh berjumpa. Tapi Allah Ta'ala wahyukan, pastinya benar yang dia cerita itu, tapi dia tak boleh berjumpa orang ini. Dan dalam peristiwa ini dia berjumpa. Dia berjumpa secara live, sebab ayat itu subhanallazi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Abdihi ini maknanya jiwa dan raga, physical and spiritual, bahasa Inggerisnya. Jadi dia berjumpa. Jadi tuan-tuan rasa macam mana?
Kita menceritakan mana satu yang membahagiakan Rasulullah SAW. Waktu baginda sedih ini cara Allah Ta'ala. Itu yang berlaku itu. Dia sebut cerita dekat orang yang mengumpat ni, yang kata kat orang ni Allah Ta'ala akan potong-potong lidah dia. Tapi dia tak boleh tengok. Waktu Isra' Mi'raj dia nampak. Dan dia bertanya kepada malaikat Jibril yang mengiringinya. Dan malaikat Jibril ni bagi tahu, ini orang yang di dunia buat fitnah. Dia tengok dengan physical and spiritual. Orang yang hentuk-hentuk kepalanya dekat dinding, pecah, kemudian recover, elok balik. Boleh ketuk lagi. Tanya, ini siapa ni? Ini orang yang tak semayang. Real life kepada dia. Jadi bagaimana kita cara saintifik nak cerita? Dia jumpa dengan Nabi Adam, dia jumpa dengan Nabi Musa. Semua orang tahu kubur Nabi Musa sekarang dekat Jerusalem. Kalau kita pergi, kita akan singgah di satu bandar kan, Jericho namanya. Bandar pertama kalau kita pergi daripada Jordan, Jericho. Selepas Jericho itu, nanti kita punya tour akan singgah di kubur Nabi Musa AS. Kubur dia. Dan Rasulullah pun tahu kubur kat situ. Dan bila kita pergi kat Jerusalem tu, dekat Masjid Al-Aqsa tu, dekat sebelah tu, itu kubur Nabi Ibrahim dengan isterinya Sarah sebelah tu. Kubur Nabi Isa pun dekat situ. Ada orang duduk dekat situ baca Quran dan sebagainya. Sebelah tu tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian ada tempat Nabi Daud, makam Nabi Daud. Yang di atasnya itu ada The Last Supper, malam terakhir di mana Nabi Isa AS makan terakhir. Dan menurut Islam kita, dia diangkat ke langit. Dan menurut orang Kristian, dia orang tangkap dia dan dia orang bunuh. Tempat dia dibunuh pun ada kat situ. Kalau siapa yang pergi lah, saya sebut dia sebab saya dah pergi. Saya dah pergi. Jadi saya boleh gambarkan pada dia lah. Jadi bayangkan, kita duduk cerita dekat isteri kita gini. Dan kita perlu diberikan Allah kesempatan untuk menziarahi. Bukan calon orang yang kita ziarah ni. Walaupun kita tengok askar Israel dengan machine gun, kita pun kena bawa pasport berjalan kat situ. Dan budak-budak Palestin ni tak boleh keluar dari kawasan itu. Nampak kan? Kita pun tak ada kata apa. Guide kita bawa kita. Okey, balik cerita ni. Ini adalah satu lagi peristiwa ialah malam ini berlaku. Peristiwa ini berlaku di malam di mana Rasulullah tidur di rumah Ummu Hani. Dan bila dia tidur bangun awal, kerana dia bangun dia nak pergi semayang dekat Kaabah. Sebab waktu dah kena semayang, dia jumpa Ummu Hani tanpa disoal, tanpa Ummu Hani bertanya. Rasulullah beritahu, malam tadi aku diperjalankan oleh Isra dan dimi'rajkan oleh Allah. Daripada mana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa kemudian terus ke langit, berjumpa dengan Allah. Ummu Hani dia tidak menjawab dan tidak kata apa-apa, hanya dia berkata, "Ya Rasulullah, jangan kamu cerita perkara ini kepada orang lain." Rasulullah kata, dia kena cerita sebab dia seorang Nabi dan peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu kita baca. Jadi kalau kita baca di perspektif kita dengan akal dan juga dengan soul kita. Agak-agaknya kenapa Ummu Hani bagi tahu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan cerita dekat orang." Kenapa? Ya sebab Rasulullah dalam keadaan sedih, isterinya dah meninggal, pak saudara pun meninggal. Orang-orang ini menjadi makin berani. Dan selama ini mereka nak menafikan risalah Rasulullah, tapi tak boleh buat. Dan kalau ini yang dikatakan menggunakan akal, menggunakan scientific thinking, dia tak ada proof. Pasti tak ada proof. Sebab itu lebih baik jangan cerita ke orang supaya selamat. Sebab itu bila orang tanya, biar saya jawab sekarang. Kalau orang tanya, boleh tak kita menerangkan peristiwa Isra Mi'raj ini melalui scientific approach? Jawapan saya simple, tak boleh. Nanti saya bagi reason kenapa tak boleh. Pertama, mesti tahu sains. Kalau tak tahu, jangan nirang. Sebab kita kena guna konsep epistemologi. Itu teori ilmu sains ni apa, teori ilmu Islam ni apa.
Kemudian dia turun daripada rumah ni, turun saja dia jumpa Abu Jahal. Memang Allah Ta'ala mengatur demikian. Tapi ketika itu, ya Rasulullah, dan tanpa ada soal, of course pastinya Abu Jahal tahu yang dia daripada rumah ni. Tapi Rasulullah bagi tahu Abu Jahal, ya Abu Jahal, kenapa? Malam tadi saya diperjalankan oleh Allah minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Abu Jahal kata, boleh tak? Stop dulu, berhenti dulu. Kenapa? Biar aku kumpul orang ramai semua, kemudian engkau sendiri yang cerita. Agak-agaknya kenapa? Apa tuan-tuan boleh bayangkan pemikiran, the mind of Abu Jahal? Apa yang difikirkan oleh Abu Jahal? Agak-agaknya secara saintifik pun, Abu Jahal ni cuba menafikan risalah yang dibuat Rasulullah ni lama dah, tak berjaya-jaya. Dan hari ini dia cerita dengan satu malam. Pada masa itu kalau kita naik unta seperti biasa pergi Masjidil Aqsa ni, tak kurang daripada 30 hari dan sekitar 30 hingga 40 bergantung kepada jalan mana kita lalu lah. Tapi that figure. Hari ini pun naik kapal terbang 1 jam 55 minit daripada Jeddah ke Tel Aviv. 1 jam 55 minit kapal terbang. Tuan-tuan boleh buka Google, check airline berapa time tempoh daripada Jeddah ke Tel Aviv. Kalau KL Penang pun boleh 50 minit. Lebih daripada itulah. So Abu Jahal seperti biasa mengambil kesempatan, sebab kalau dia bercakap, dia cerita Muhammad ini, orang tak percaya kat dia, dan dia tahu orang masyarakat di Arab itu tak percaya kat dia. Jadi lebih baik kamu sendiri cerita, aku hanya kumpulkan dia. Itu yang dilakukan. Kalau tuan-tuan ditakdirkan pergi Taif hari ini, di Taif ni ada muzium, ada satu muzium. Saya pernah dijemput oleh kerajaan Arab Saudi menjadi tetamu dia lah, bukan dijemput, dia jadi tetamu, dia bayar semua. Kemudian dia bawa kami ke Taif. Daripada Malaysia 50 orang, daripada Filipina ada, daripada Thailand ada, tapi kita grup-grup kita lah. Kemudian dibawa ke muzium ni. Ada satu muzium yang dia buat plans, bukan plan secara peta ni, sambil 3 dimension peta tu, di mana Kaabah, di mana rumah Rasulullah, rumah Khadijah, di mana Jabal Sur, dan di mana dewan tempat berkumpul tu. Masa tu dah ada dewan. So jadi pemikirannya ialah nak menunjukkan bahawa benda yang tak logik ini yang nak diceritakan oleh Muhammad, ternyata dengan kaedah ini mereka akan menafikan risalah yang dibuat oleh Rasulullah ini. Itu adalah personality yang kedua. Personality yang ketiga ialah seorang lagi hamba Allah, dia tak ada di situ. Dalam majlis yang diatur oleh Abu Jahal itu, dia tak ada di situ. Dia duduk di pinggir kota katanya. Kemudian ada seorang sahabat lalu depan dia, lalu dia bertanya, kamu datang daripada mana? Lalu dia jawab, saya datang daripada satu majlis. Majlis apa? Majlis yang diatur oleh Abu Jahal. Tetapi yang memberi pengisiannya adalah Muhammad. Lalu dia kata, apa dia cerita? Dia cerita tak pernah lagi. Selama-lama ini aku dengar cerita banyak daripada Muhammad, tapi cerita macam ni dia tak pernah cerita. Iaitu dia kata malam tadi, selepas matahari dah terbenam apa semua, dia pergi Masjidil Aqsa daripada Masjidil Haram, kemudian dia balik sebelum subuh, dan dia cerita dia. Jadi aku dalam pemikiran ini kita dengar orang cerita lah. Macam tuan-tuan dengar sana, betul ke tak betul ni? Dia ahli fizik, tahu mana sebagainya. Itu tuan-tuan dalam kepala kita tanya macam-macam kalau kita nak berfikir lah. So dia kata, jadi aku keluar majlis ini sebab aku tak boleh terima cerita Muhammad ni. Dia menggunakan pendekatan saintifik, logik akal. Lalu Abu Bakar tanya dia, kenapa kamu keluar? Sebab inilah, sebab tak logik ni. Kemudian Abu Bakar jawab lagi, tanya lagi, kamu pasti ke yang bercakap tadi itu, yang bagi cerita ini adalah Muhammad? Ya, aku pasti, aku ada di sana dan aku bawa balik dari sana. Tak ada lagi, aku bukan dapat daripada orang lain. Ini primary source, aku kata, sumber primary, sumber terus direct.
Jadi jawab Abu Bakar ni kata, kalau Muhammad yang cerita, kalau kamu kata malam tadi menjam hari haram menjam maksud balik satu malam, kamu tak percaya. Tapi kalau Muhammad yang cerita lebih daripada itu pun aku percaya. Walhal dia sendiri tak ada kat situ. Ini Abu Bakar. Maknanya pendekatan umuhan ini apa? Pendekatan saintifik, memberi alasan. Pendekatan Abu Jahal apa? Pendekatan saintifik. Abu Jahal kan dia menggunakan logik akal dia. Tapi apakah pendekatan yang digunakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Iman. Iman mendahului segala-galanya. Sebab kalau kita yakin bahawa dia itu Rasulullah, dia mesti tabligh amalan fatalain. Jadi oleh kerana itu dia tak mungkin berbohong. Jadi kamu ceritalah apapun, kalau namanya Muhammad, dia tak mungkin bohong. Sebab dia Rasulullah. Maknanya itu sifat iman. Dia tak ada menggunakan pendekatan logik, dan dia tak logiknya sebelah. Jadi ini adalah satu pendekatan awal-awal lagi menunjukkan pada kita bahawa kalau kita cuba untuk menggunakan pendekatan rasional, jadi macam tadi lah, seorang yang memang menyayangi Rasulullah, takut-takut Rasulullah dinafikan, maka dia minta Rasulullah jangan cerita ke orang. Sebab dia sayang kepada Rasulullah. Dia menerima Rasulullah itu Nabi, dan dia sayang kepada Rasulullah. Yang seorang ini memang nak cari salah Rasulullah. Dan ini memang cerita yang mengarut dan cerita tak terima akal. Dan inilah peluangnya, opportunis, peluangnya yang perlu digunakan untuk kita kata menafikan apa yang Rasulullah bawa ini. Dan yang ketiganya adalah orang ini ditanya dulu, yang cakap siapa? Yang tu ditanya dulu. Jadi ini adalah di antara, daripada dulu isu ini sudah nak percaya tak percaya gitu. So kita lihat bahawa macam mana kita nak cerita perjalanan ini. Agak-agaknya supaya sekurang-kurangnya, ya, akal ni penting. Akal terlalu penting. Rational thinking terlalu penting. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna. Apakah kamu tidak lihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit? Tuan-tuan tahu ayat ini jawapannya tak ada, tak diberi oleh Allah. Hanya Allah Ta'ala kata, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan daripada langit? Dan apabila hujan itu turun, maka tumbuhlah berbagai-bagai tumbuhan. Maksud berbagai ini, ada tafsir itu mengatakan bahawa kalaulah di gunung yang tinggi, pokok dia macam lain. Kalau yang di rendah lembah ni, pokok dia macam lain. Kalau kat pantai, pokoknya macam lain. Dan apabila pokok ini tumbuh, maka hiduplah berbagai-bagai binatang yang berbeza-beza. Betul? Binatang di gunung lain, binatang di bawah lain. Berbeza. Kamu tak lihat kan? Tapi Allah tak beri jawaban. Wa minal jibali jaddatun bidun wa hamrun mustad. Dan begitu juga aku jadikan gunung ganang yang kemerahan, kekuningan, yang berbagai warna. Kalau dalam konteks kita ini ada gunung batu kapur, ada gunung granit, ada kan? Ada underground water dan sebagainya. Kamu tak lihat kan? Jawapannya tak diberi. Sebab Allah Ta'ala sudah memberikan kepada kita minda. Dan ini yang dipertikaikan oleh malaikat ini. Ketika Allah Ta'ala menyebut wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul fil ardi khalifah, ayat 30 surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilul, sesungguhnya aku ini menurunkan fil ard, dia tak kata dunia, fil ard, khalifah, atas muka bumi ini, khalifah. Lalu malaikat kata, apakah kamu akan menjadikan satu makhluk yang akan melakukan kerosakan, kemusnahan di alam ini, sedangkan kami bertasbih bertahmid padamu? Allah kata, kamu tak tahu, aku lebih tahu. Lalu Allah Ta'ala mengajar Adam ini nama-nama kan, itu ayat Quran. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lagi, kalau saya lah sebagai ahli sains, bila Allah Ta'ala kata, kamu tak lihat ke botolnya? Maknanya dia bukan hanya botol, tetapi dia juga ada sifat-sifat yang menjadikan botol. Apa beza antara botol ini dengan gelas ini? Kedua-duanya mengandung air. Tapi apa bezanya? Jadi Allah Ta'ala dia jadikan satu makhluk yang bukan hanya melihat, bukan hanya tahu benda itu, tetapi dia tahu sifat-sifat benda itu. Sebab
dia nak jadi khalifah, dia nak mengurus alam ini. Jadi macam mana dia nak urus alam ni kalau dia tak tahu sifat alam? Bagaimana dia nak jaga kambing, nak bela kambing kalau dia tak tahu berapa ekor kambing betina untuk seekor kambing jantan? Macam mana kita nak sembelih dia? Apa makanan dia perlu makan? Kalau tanam padi, macam mana? Macam mana nak merumput dan sebagainya? Kita kena tahu. Bila nak mengairi tanah sawah. Jadi maknanya kita adalah makhluk yang boleh memahami ini. Oh, mungkin tak puas hati lagi. Okey, cuba tonton tengok makhluk yang lain. Siapa makhluk yang lain? Makhluk yang jiran kita. Apa dia? Kambing, lembu, ayam, itik. Ayam, itik, lembu, kambing ini, dia makan apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk dia saja. Lembu, dia makan rumput. Rumput itu memang hidup. Kalau rumput dah habis, dah tarak situ, dia cari ke tempat lain. Sebab tanpa rumput dia tak boleh hidup. Ayam makan padi atau makan biji-bijian lain lah. Tapi manusia, kita makan apa? Memang kita makan buah yang jadi, tapi kita makan nasi. Maknanya Allah Ta'ala tak siapkan pokok nasi. Allah Ta'ala hanya siap dekat pokok padi je. Daripada padi nak jadi beras, kita kena guna sains dan teknologi. Agak-agaknya bagaimana tuan-tuan nak pisahkan antara padi itu di dalam dia ada beras kan? Macam mana kita nak buang hampa padi, nak pisahkan hampa padi dengan beras tadi? Jadi bila kita belajar fizik sikit lah, saya lah bidang solar energy, kita tahu bahawa bila kita keringkan padi, kita panaskan padi. Sekarang dah guna panas pakai jet dryer. Kalau dulu jemur dengan panas. Bila kita, sebelum masuk kilang, kita kena panaskan dulu. Sebab bila kita jemur di tengah panas, yang keringnya itu ialah hampa padi. Dan apabila hampa padi ini masuk, bila padi itu masuklah roller ini dibuat daripada getah, tapi macam silinder drum itu berputar, tapi buat daripada getah. Dia masuk celah itu, maka oleh kerana hampa padi itu kering, maka dia pecah. Beras dia kering juga, tapi dia masih ada water content, kandungan air sebenarnya 12%, 12 hingga 13%. Oleh demikian dia masuklah roller, dia takkan pecah. Jadi bila dia masuk di antara celah itu, maka hampa tadi akan berpecah. Dia masuklah roller yang kedua, masuk roller ketiga. Selepas roller ketiga, ditiupnya angin, beras yang berat turun, hampa yang dianginkan akan dipisahkan kan? Ini apa dia yang saya cerita ni? Sains. Itik tak tahu, ayam tak tahu. Kalau saya tak makan nasi, bila kita dapat beras, kita tak nak makan beras, kita makan nasi. Jadi kita kena tahu pula daripada beras ni berapa banyak airnya, berapa banyak berasnya, berapa banyak api yang nak kita bekalkan. Kalau dulu kita memasak tu sehingga nak mendidih, kita keluarkan api. Jepun dia study berapa temperature dan suhunya. Dia gantikan kayu api dengan elektrik dan dia jual kata dunia. Dan kita makan nasi. Sebab nasi tidak disediakan. Jadi untuk nak makan nasi pun kita perlu sains dan teknologi. Belum cakap pakaian. Lembu tak pakai baju pun tak apa. Teruknya lembu ni tak pakai baju, memanglah. Tapi kalau orang tak pakai baju, memang tak beradab. Jadi untuk beli baju, pokok baju tak ada, pokok kapas ada. Jadi kita kena guna sains dan teknologi. Jadi macam yang saya nak buat ini ya, macam mana kita nak jadi khalifah Allah kalau tanpa sains dan teknologi? Kita bukan datang turun ni untuk wirid-wirid saja, untuk semayang saja. Dah, semayang memang penting. Saya tak kata tak penting, memang rukun Islam. Tetapi kita didatangkan untuk jadi khalifah Allah, untuk mengurus alam ini, untuk mentadbirkan alam ini. Jadi bila kita dapat memahami itu, kita rasa puas sebab kita boleh berfikir. Kita boleh berfikir bagaimana itu. Puas. Jadi bagaimana kita nak memikirkan tentang Isra' Mi'raj ini? Saya cerita gitu. Bagaimana Isra' Mi'raj fikir? Tuan-tuan dan puan-puan, dalam sains ini mengajar saya. Kita nak bukti tu, tak kita bunyi kita betul. Sains ini mengajar saya bahawa, cuba kita baca ayat Quran. Saya tengok tak banyak tafsir ayat ni.
Allah Ta'ala menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita semayang wajib saja 17 kali kita sebut perkara ni. Maha suci Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Tasawuf, sarwa. Sarwa bermaksud bukan seru, hejaannya sinrawa. Dulu bila tafsir Jawi ni dia buat sinrawa, ada orang yang baca dia kata Tuhan seru sekalian alam. Tak ada. Tuhan sarwa. Okey, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad innaka la Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah menyebut tadi Maha suci Allah, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sarwa segenap. Sarwa bermaksud yang menjaga, yang memelihara, yang menguasai, yang mengatur segala-galanya. Di belakang tu alamin. Alamin ini kalau tuan-tuan tengok maknanya dia disebut dalam bentuk plural. Pluralnya banyak. Sebab tu kalau kita baca dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali ataupun tafsir Abdullah Bismih oleh Jakim itu, yang dibuat oleh Jakim itu, dia kata Tuhan sarwa sekalian alam. Sebab banyak alam tu, maka sekalian alam, semua alam. Maknanya alam ini banyak. Jadi alam kita ini, yang alam kita duduk sekarang ini disebut sebagai alam fana. Ada alam barzakh, ada alam akhirat itu, ada yaumul mizan, ada alam pertengahan dan sebagainya. So isunya adalah Rasulullah ini dia di Isra' dan di Mi'rajkan, dan dia bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya. Di mana? Mereka dah mati. Saya sebut tuan-tuan tadi, dia punya kubur dia ada di Jerusalem. Kubur Rasulullah. Rasulullah tak lah, tapi Rasulullah berjumpa dengan dia kan? Dia jumpa di alam mana?
Jadi secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahawa selama ini yang Rasulullah menyebut bahawa ada nabi-nabi itu, sekarang dia berjumpa dengan mereka. Di mana? Jangan cerita kat kita, sebab dia bukan alam ini, dia alam lain. Dia jumpa dengan orang potong-potong lidah tadi, dia alam mana? Kita belum pergi lagi. Sebab itu ada orang di zaman Rasulullah datang jumpa Rasulullah SAW dan bawa tulang orang mayat yang dah mati ni. Lalu dia kata, ya Rasulullah, bolehkah tulang ini hidup semula? Sebab dia pun bertanya juga, sebab berdasarkan akalnya. Tapi Rasulullah tak gunakan akal. Jawapan daripada Rasulullah tu adalah iman. Maknanya dia jawab kepada Rasulullah menjawab kepada dia, apakah sukar bagi Allah daripada yang tak ada kepada ada pun dia boleh buat? Ini kan pula yang dah mati nak hidup semula. Rasulullah tak jawab secara logik bagaimana tulang tadi akan tumbuh balik. Dia tak cerita. Sebagai orang sains, dia tak cerita. Sebab alam itu kita belum sampai lagi. Mungkin tuan-tuan tak orang nak percaya. Alright, saya pergi pada alam ni. Mudah sikit. Kami dalam sains ni, tuan-tuan, kalau saya kata kepada tuan-tuan, jarak rumah saya Sungai Ramadalam sampai ke Masjid Tunku Jafar ni 40 km, kan? Semalam 40 km, hari ini 40 km, besok insya-Allah selagi tak kiamat 40 meter lah. Betul kan? Boleh tak saya kata jarak daripada bumi ini ke bulan ataupun ke matahari sekian-sekian kilometer? Boleh tak? Sains mengatakan kepada kita tak boleh. Tuan-tuan tahu kenapa tak boleh? Sebab bumi dengan bulan, dengan matahari ni bukan dia macam apa senawang dengan Sungai Ramadalam yang duduk di muka bumi yang sama, di alam yang sama. Tapi kita tahu bahawa bumi ini mengelilingi matahari dalam bentuk eliptik, bukan sekular. Jadi tuan-tuan kena sebut pukul 8.45 malam 18 bulan Februari 2024 jaraknya sekian. Saatnya 8.45 46 dah lain lah. Sebab dia bergerak ke lain. Dan dia tidak bergerak membulat, dia eliptik. Kalau tentu kerja saya lah. Jadi saya kena bagi tahu masa dia. Sebab itu kalau kita nak berbicarakan dengan alam di luar sana, kita tak boleh menggunakan kaedah mekanik yang kita belajar ni. Jarak daripada sini ke rumah saya 40 meter, mengambil masa selama 40 minit. Berapa hal lajunya? Boleh lah. Tapi kalau saya ada dalam luar sana, saya tak boleh guna itu kaedah tu. Saya kena tukar. Saya kena guna teori relativity. Sebab segala-galanya bergerak, tidak ada yang benda yang diam. Masuk waktu pun tak sama. Tu tahu kan? Tunggu 2 minggu lepas sama tak dengan waktu untuk maghrib kita ni. Kenapa dia tak sama? Sebab bumi yang dikatakan masuk waktu maghrib tu bila matahari turun menang kan? Maknanya ada hubungan antara bumi ini dengan matahari. Berubahlah waktu itu. Jadi ini baru alam itu dengan alam ini kita tidak boleh menggunakan, saya nak ulang, paradigma alam ini untuk menciptakan alam yang sama. Begitu juga kalau saya potong hingga yang kecil-kecil sampai tak boleh potong lagi. Itu alam kuantum. Partikel tak ada, tuan-tuan. Ikut teori sains yang dulunya, kalau saya potong ni plastik, potong sampai tak boleh potong lagi yang kecil. Apa nama dia? Saya nama dia sebagai atom. Atom itu istilah yang digunakan oleh siapa? Bukan J.J. Thomson, oleh John Dalton. John Dalton mengatakan kalau kita potong-potong tak boleh potong. Yang tak boleh potong kecil itu namanya atom. Atom bukan bahasa Inggeris. Atom bahasa Latin yang bermaksud makna atom itu adalah undivisible, yang tidak boleh dipecahkan lagi, dikecilkan lagi. Kalau boleh dikecilkan lagi, yang kecil itulah nama atom. Ini yang paling kecil dan tak kecil lagi. Okey, itu teori yang dibuat oleh Dalton. Kemudiannya, tak apalah, sorry saya tak mengajar fizik, tapi saya nak tunjuk bagaimana perubahan berlaku. Datang orang dalam fizik ni nama J.J. Thomson. Dia buat kajian, dia kata tak, atom bukan yang terkecil. Sebab ada lagi juzuk yang terkecil. Apa dia? Tuan-tuan tahu apa dia? Elektron.
lebih kecil. Dan dia tahu buktinya adanya elektron. Lalu ditanya kepada dia, elektron ni macam mana? Lalu dia cerita, elektron ni macam pelang puding. Saya pun tak faham. Sebab ini makanan orang Inggeris. Sebab dia orang Inggeris. Dia boleh cerita pelang. Kalau saya nak sebut, sebab tu kadang-kadang kita belajar sains, kita bagi contoh hak barat, memang tak ada jawab. Dulu saya kecil-kecil, bukan kecil-kecil lah, form 4, form 5, untuk mengaji ke Alam Syah. Cikgu kata, berapakah keberanian kalian untuk mendapatkan speed ni? Down troop kan? Down troop. Oh, berapa keberanian untuk dapat down speed? Kita ni down troop haram. Tengok macam ni. Tiba-tiba dia tanya, kita tak tahu, memang tak tahu. Tak tahunya kita itu bukan kita jahil matematik. Sebab dia bukan budaya kita. Ditanya dalam budaya orang lain. Sebab tu saya kata, nak mengajar saya kena dalam bahasa Melayu. Dalam budaya orang Melayu, banyak juga dia boleh tahu. Kita panggil perumpamaan Rasulullah kita. Kalau masa ini ditanya kepada saya, macam mana bentuk elektron itu? Saya kata bentuknya macam kuih undi-undi. Tuan-tuan tahu kan? Saya orang Penang. Kuih undi-undi ini yang dibuat daripada tepung pulut. Kemudian dalamnya ada inti kelapa, manis. Di luarnya itu ada biji-bijian. Kan? Lepas tu digoreng kan? Biji-bijian itu lah elektron. Macam tu lah. Jadi kalau saya mengajar sains sekali, kalau saya menemu ini, maka kita perkenalkan teori atom Yusuf. Alright? Itu atom itu. Jadi bila J.J. Thomson kata begitu, teori yang dikemukakan oleh Dalton fail. Tak boleh pakai lagi lah. Datang pula Mr. Rutherford, dia bombat dengan alpha particle. Oh, ada lain pula. Datang pula Neil Bohr, datang pula the planet, bergerakkan macam planet, macam bulan mengelilingi bumi dalam orbitnya. Jadi teori orbit atom, tak boleh buka teori apa. Jadi teori sains ini bukan mutlak, sentiasa berubah. Lepas daripada itu barulah datang Einstein dengan Heisenberg dan sebagainya mengatakan, oh no, dia are no more particle, tidak ada lagi partikel, tetapi dia berbentuk gelombang. Kalau yang kecil ini dia partikel, mati kita dengan matahari. Cahaya matahari itu partikel. Bayangkan tuan-tuan, peluru kan, kita tengok kecil kan, tapi lajunya selalu cahaya. Kena kita mati kita. Tapi kenapa tak mati? Sebab dia bukan partikel, dia bukan zarah. Jadi ini teori. Sekarang dah tu, saya stop kat situ. Tapi apa saya tahu tuan-tuan, teori sains ini, mana mungkin teori yang berubah-ubah ini kita nak gunakan dia untuk menerangkan ilmu yang mutlak. Cerita Isra' Mi'raj ni, sejak ayat Quran ni turun, insya-Allah sampai kiamat macam itulah ceritanya. Tak akan berubah. Cerita Nabi Musa alaihissalam nak selamat daripada Firaun dengan mengetuk tongkatnya di Laut Merah, itu benar. Walaupun pada masa itu mereka tak jumpa carriage dia punya kereta kuda yang buat tu, hari ni dah jumpa, dah ada kat museum. Itu cerita tu benar. Hanya mereka mencari. Jadi satu ilmu, sains bukan ilmu absolut. Sebab itu sains, bila kita buat eksperimen, kita kena bagi error analysis. Analisis ralat 90% benar, plus minus kan. Sebabnya yang 5% yang tak benar itu ialah jawapan saya ni bukan lemah, bukan kajian yang lemah, tapi bukan 100% benar. Jadi mungkin ada orang lain yang datang selepas saya ini mengkaji apa yang saya buat, dia akan improve, dia akan lebih lagi. Sebagaimana teori atom ni, begitu juga teori sel, begitu juga teori cakrawala. Dulu-dulu ni cakrawala ni macam tempurung kan, duk buah tempurung gitu lah, dia tak lagi, tuan-tuan boleh tengok dengan ni. Okey, saya nak balik cerita ini. Ni nak cerita Isra' Mi'raj. Jadi Rasulullah pergi ke alam mana? Susah juga nak faham. Saya bagi contoh lagi yang dekat-dekat dengan kita. Dekat-dekat kita ni apa? Kita ada 3 alam. Walaupun duduk di alam bumi ini, tapi di alam bumi ini ada 3 alam lagi. Apa dia? Satu alam air, satu alam darat, kita duduk di alam darat, satu lagi alam udara. Kalau cerita dekat ikan bagaimana nak terbang, memang ikan tak boleh terbang. Sebab itu bukan alam dia. Jadi dia berfikir dalam alam air saja. Katakanlah, saya dah fungsi 99 ini tak habis lagi. Katakanlah kita ni semua ikan. Terus tuan-tuan semua ikan, saya pun ikan. Alam air kan, ikan. Tiba-tiba nampak cacing. Duduk dalam air terapung.
Oh, cepat-cepat kita nak pergi. Kan Tok Imam kata, jangan makan tu. Jangan makan cacing tu. Kenapa? Kamu makan cacing tu, kamu akan dibakar kemudian. Mulalah kita kata, ni merapu Pak Imam ni. Kenapa? Mana ada api dalam air? Sebab kita duduk di alam air. Jadi dia duduk cerita, api akan bakar ikan. Logiknya tak mana? Boleh tak api ada dalam air? Tak boleh. Jadi Imam kata, kamu makan cacing ni, kamu akan dibakar. Tak merapu kata. Sebab dia duduk di alam air, dia tak boleh nak cerita alam tu. Memang bila dia keluar, memang kena betul. Kena bakar semua. Ditakdirkan Allah, salah seorang daripada kita ni ditangkap oleh satu orang. Dia tiba-tiba masih hidup. Lepas tu tak dalam ekorom menguntak di ruang tamu kan, yang boleh lihat. Lepas tu dia duduk lihat setiap hari. Orang makan ikan bakar, orang makan ikan panggang, orang makan kari ikan. Lepas tu dia cerita, kamu makan, kamu akan digoreng. Mana ada minyak dalam air? Sebab memang tak ada, memang air tu minyak tak campur. Jadi dia kata kamu cerita bohong. Bohong kepada dia yang tak pernah keluar daripada alam air itu. Jadi Rasulullah dia keluar alam lain, yang dia lihat. Dia nak menceritakan kita akan sampai ke alam itu nanti. Okey, agak ini sikit, sorry ya, saya hanya suruh tekan. Tapi ini yang saya nak sebut, bahawa satu, sains tidak mutlak. Yang kedua, kita diceritakan kita belum timbul ke alam itu. Di dunia ini kita diminta jangan terima rasuah, jangan minum arak, jangan mengumpat, jangan kata nanti kamu akan bertemu. Sekarang kita kadang-kadang di dunia pun dah tunjuk lah, tapi dia tak sedar juga. Tapi Al-Quran ini akan menceritakan kepada kita. Sebab tu Al-Quran disebut awal, ayat yang awal tu, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hadzal kitab, inilah Alkitab, debu, la raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan, semuanya benar belaka. Untuk siapa? Hudan lil muttaqin, the guidance for the orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang muttaqin. Sebab betul di dalamnya disebut oleh Jalaluddin Rumi itu, kalau kamu gunakan akal, kamu dapat ilmu. Kalau kamu gunakan apa kita kata kulub kita ataupun heart kita, maka kita dapat lihat Allah Ta'ala itu sayang kepada kita. Dia bagi satu buku untuk memberikan guidance kepada kita bagaimana kita nak hidup di dunia ini. Dan kamu akan terima. Di dunia ni tak lama, 60 tahun, 70 tahun. Itulah umurnya satunya. Kalau 80 tahun tu dah ekstra dah. Saya pun dah ekstra dah 72 ni. Tapi kita akan terima benda ini. Ini diabadikan di dalam surah Isra ayat pertama. Surah yang ke-17, juzuk yang ke-15, tengah-tengah Al-Quran. Hangka tu sampai disebut ni. Ayat ini ialah itu Allah Ta'ala yang itu, tapi dia letak di tengah-tengah, seolah dia nak bagi tahu sesuatu yang di tengah-tengah kita, supaya kita berjuang, supaya kita faham bahawa ada dunia lain yang kita pergi dan dia akan menyelamatkan kita ini. Itu yang apa dan dibuat. Jadi saya tak pergi cerita detail berkenaan dengan perjalanan, tuan-tuan tahu lah, banyak buku pun. Tapi saya nak memberitahu bahawa menggunakan paradigma, menggunakan pendekatan, menggunakan epistemologi sains untuk menerangkan apa yang dalam Quran, itu tak boleh. Sebabnya ialah, pertama, sains memerlukan logic thinking, rasional yang tinggi. Tetapi agama memerlukan sistem kepercayaan yang tinggi. Kita kena percaya kepada Allah yang tinggi. Kita percaya kepada Rasulullah. Sebab tu Al-Quran dan Sunnah sumber segala ilmu, segala-galanya. Sains tidak. Jadi kemudian kita kena terima juga bahawa tapi bila saya sebut sains memerlukan rasional, Al-Quran memerlukan sistem belief, tidak berarti saya meremehkan ilmu rasional. Saya ulangi, saya tak kata ilmu sains tak penting. Tonton tengok di dunia hari ini, siapa yang menguasai sains dan teknologi, dia hampir-hampir menguasai teknologi dunia. Jepun apa ada negeri dia? Gunung berapi ya, hasil bumi pun tak ada, tapi dia ada teknologi. Dia buat kereta seluruh dunia pakai. Dia buat handphone seluruh dunia yang beli. Dia buat payung elektrik, semua orang beli. Kita buat apa? Kami dunia ini untuk orang kafir, kami orang Islam tak ada. Siapa kata?
Takkan kita tak kenal sampai itu Al-Khwarizmi, algoritma hari ini terkenal mereka ni. Takkan tuan-tuan tak ada Jabir bin Hayyan menggunakan istilah kimia, alkimia, alkohol, alkali, dia yang perkenalkan. Takkan tuan-tuan tak kenal Al-Farabi yang menggunakan muzik. Muzik itu ulama Islam yang buat. Al-Farabi, bukunya Al-Mizqi Al-Kabir. Jadi cuba baca. Yalah, kena baca juga Al-Ghazali, kena baca juga Imam Syafi'i dan sebagainya. Dalam konteks sains. Al-Biruni, Ibn Haytham, Ibn Sina, banyak yang telah memberi semangat. Saya nak stop kat situ. Jadi kemudian kalau tuan-tuan, kalau izinkan, saya rasa tak habis ni. Tuan-tuan tahu di dunia ini yang mula-mula buat sistem universiti ini orang Islam. Kalau saya tanya tuan-tuan ni, universiti yang pertama dia universiti apa? Saya ulangi, apakah universiti yang pertama di dunia dan bila dia dibina? Tak ada. Yunani tak buat universiti. Dia, saya tahu Aristotle dia buat akademi. Akademi itu bukan universiti. Akademi itu hanya bincang tentang polis, tentang metropolitan, tentang tata cara mengurus orang bandar. Tapi tak sampai. Kemudian dikomen oleh Al-Farabi. Sehingga Al-Farabi ini digelar sebagai the second teacher. Sebab the first teacher ialah Aristotle. And Al-Farabi compare bagaimana masyarakat Madinah yang dibinakan oleh Nabi. Lalu dia sebut dalam bukunya itu, malah menjadi topik tajuk bukunya, Al-Madinatu Fadilah. Dia kata, apa disebut oleh Aristotle itu hanya satu teori berkenaan dengan bandar, tapi tak pernah jadi. Tapi Rasulullah membina bandar itu. Apa bandar itu sebelum datang Islam? Yathrib. Apa identiti Yathrib? Jahiliyah. Tapi apa identiti Madinah? Kehidupan sosial. Tuan-tuan, yang pertama yang Rasulullah buat adalah Saifah Al-Madinah, perjanjian dengan Yahudi. Tidak pernah ada perjanjian seumpama itu sebelum datang Rasulullah SAW. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan bila ditanya kepada umat Islam pun tak tahu. So, sama dengan tadi. Universiti pertama yang kita bina adalah Universiti Az-Zaitunah. Dibina tahun 737 Masih. Dan hari ini Syekh Hamzah Yusuf di Amerika itu buat College Az-Zaitunah, mengingkat universiti yang pertama. Bahawa universiti ini terpaksa ditutup pada kurun yang ke-16 akibat daripada peperangan sesama umat Islam dan juga orang salib ni, peperangan salib setelah jatuhnya Andalusia pada 2 Januari 1492. Sudah kena lupa tu. Bila Sultan Fatih menukar Konstantinopel menjadi Istanbul, 25 bulan Ogos 1453. Karena jatuhnya pada 1453, mereka bantai umat Islam di Andalusia tahun 1492. Selepas itu satu demi satu negara Islam jatuh, termasuklah Malaysia 1511. Selepas 1492. Saya nak stop dekat situ. Universiti yang kedua ialah Universiti Qarawiyyin, di mana? Di Fes, Morocco. Siapa yang bina? Fatimah Al-Fihri. Sebab tu ada tulisan yang mengatakan ketika umat Kristian tidak membenarkan wanita untuk belajar, dalam tradisi Islam orang perempuan yang bina universiti. Sebab Universiti Qarawiyyin dianggap sebagai universiti pertama. Universiti Az-Zaitunah tak dianggap sebagai pertama sebab dia ditutup. Lalu UNESCO tidak menerimanya sebagai universiti pertama di dunia. Universiti pertama di dunia tuan-tuan boleh rujuk UNESCO, ialah Universiti Qarawiyyin. Tuan-tuan tahu siapa orang Malaysia yang mengajar kat Universiti Qarawiyyin? Dr. Afifi yang daripada Cambridge, daripada Oxford kan. Adik dia Aiman, PhD, sekarang lecturer UIA. Orangnya dia masih muda daripada saya lah. Afifi muda daripada saya. Dia belajar di universiti tu, PhD dengan universiti tu. Kemudian universiti yang ketiga ataupun yang kedua dalam Islam ialah Universiti Al-Azhar 972 zaman Fatimid, ketika di bawah Governor Al-Hakim. Kemudian universiti yang keempat, Universiti Sankore di Mali tahun 989. Lepas itulah barulah universiti pertama di barat di Bologna, Itali 1088. Diikuti dengan Universiti Oxford 1096, 8 tahun kemudian. Dan saya, ialah sebab saya mengajar subjek ni, tuan-tuan tak salah cemburu kan, kenapa saya boleh tahu, ingat nama sebab saya mengajar subjek ini. Dan bila tuan-tuan tengok silibus yang diajar dalam universiti ini, selain daripada nahwu, bahasa Al-Quran dan sebagainya, ialah ilmu mantik. Ilmu mantik ini wajib. Ilmu rasional wajib.
Jadi maknanya universiti yang kita bina ada ilmu ini, diajar dengan batasan begitu sekali. Sebab tu Islam tidak menolak ilmu mantik, ilmu logik ini. Tetapi ilmu logik ini dia terbatas. Saya dah sebut tadi, dia tak boleh menilai. Dia tidak mutlak, tidak absolut seperti Al-Quran. Kemudian bagaimana ilmu mantik ini dibangunkan? Dia kalau dalam sains, dia berdasarkan kepada memahami ciri-ciri tabiat alam. Sebab alam ini ikut fitrahnya. Objek yang lepas jatuh, pisau yang tajam memotong, api yang panas membakar. Ya, pokok memerlukan air untuk membesar, pokok memerlukan cahaya itu. Di mana-mana saja, dalam bahasa apa saja, agama apa saja. Sebab kita dapat memahaminya. Tapi kita kena rationalize dia. Jadi kalau ditanya, macam mana nak tunjuk bahawa pokok memerlukan air untuk besar? Buat eksperimen macam sekolah barang. Ambil 3 biji kacang, masuk dalam 3 cawan plastik. Lepas tu bubuh cotton, bubuh apa? Kapas atau mungkin bubuh lah basuh. Cawan yang pertama ini kita apa? Kita tak ketiga cawan ni kita tak air agak lembab-lembab gitu, taruh sikit baju urea, taruh biji kacang. Kacang apa saja lah, kacang tanah boleh, kacang hijau boleh. Lepas tu kita tak dengan satu tak dengan panas, satu tak dekat tingkap, satu tak dalam gowok. Kita tengok yang dalam gowok hidup lah. Kenapa dia hidup? Sebab tak ada matahari. Itu jawapannya. So pokok memerlukan cahaya. Yang dalam cahaya tu. Yang satu lagi, tuan-tuan buat 3 juga. Satu ni ada air, satu ni ada air sikit saja, satu ni tak ada air langsung. Letak di tengah matahari kita 3 tu. Setiap setengah jam kita tengok. Jadi dia perlu logik itu ya. Maka kita dapati dalam cawan yang kering ada biji macam mana pun dia tak tumbuh. Sebab tak ada air. So kita boleh buat kesimpulan pokok memerlukan air untuk membesar. Jadi inilah kemudian kita lanjutkan lagi lah. Jadi yang dikatakan pokok tadi yang memerlukan air untuk di mana? Kalau airnya untuk pokok dekat akarnya. Kalau matahari dekat daunnya. Di daunnya dekat mana? Dekat stomatanya. Stomatanya apa berlaku ketika matahari menimpa? Terusnya. Dan kita bangunkan sains itu. So, sains memerlukan kepada kebolehan untuk mencerap tabiat alam. Sedangkan Al-Quran dia tak perlu kepada tabiat alam. Dan lebih daripada itu. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ilmu kamu ni kalau dimasukkan jari kamu dalam air, cabut, yang lekat di diri kamu, itulah ilmu kamu. Ilmu Allah itu tak asal lautan, terlalu luas. Sebab itu Al-Quran yang sama dibaca di zaman Nabi, Al-Quran yang sama dibaca sama selepasnya para sahabat dan sebagainya, dan hingga hari ini insya-Allah dia akan terus menjadi pedoman kepada kita, guidance untuk kita, hudal lil muttaqin, untuk kita hidup dalam dunia ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup dekat itu. Hanya saya ingin menyebut satu perkara sebelum mengakhiri ini, bahawa sebenarnya kita bicara tentang Isra Mi'raj malam ini. Tetapi tuan-tuan, kita dilahirkan ke dunia ini bukan untuk menjadi penuntun. Kita tidak dilahirkan di dunia ini sebagai pemerhati. Dan kita tidak dijadikan di dunia ini juga secara kebetulan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kenapa lahirkan kami zaman ini? Kenapa kamu sedih sangat? Kalau kami dilahirkan 1445 tahun yang lalu, mungkin kami sempat berhijrah sama Nabi. Dan kan Rasulullah pernah menyebut, la hijrah ba'da fath walakin niyat wal jihad. Tidak lagi yang dikatakan hijrah selepas kemenangan kota Mekah kan? Yang ada ialah jihad dan niat. Jadi kami tak termasuk golongan muhajirin. Tak adil lah, tak adil lah. Kalau semua orang lahir zaman Nabi, siapa nak lahir zaman gini? Ya Allah Tuhan kami, kenapa jadikan kami Melayu? Kenapa? Kamu sedih sangat. Yalah, kalau jadi Arab boleh cakap bahasa Arab, boleh senang baca Quran. Kalau semua jadi Arab, siapa jadi Melayu? Siapa yang nak membetulkan Marampit? Marampit tak ada dengan Arab. Marampit dia ada di negara Jepun. Malah di Malaysia dia katanya orang Cina pun tak ada Marampit, tak Cina, tak Melayu ya. Tapi kalau kita tak selesai isu Marampit ni, siapa nak selesai? We are not here sebagai observant, sebagai pemerhati. Tapi kita di sini adalah
untuk menyelesaikan masalah. Nabi menyelesaikan masalah. Dan tugas kita mesti ada, tak kena di mana-mana, wallahu a'lam. Sebab manusia ni dia tak suka benda yang itu. Ahabba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufru wal fusuq wal isyan. Allah Taala menjadikan hati kamu ini, menghias hati kita dengan keindahan. Ahabba ilaikumul iman dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan zainah wa karaha ilaikumul kufr, dan menjadikan kita benci kepada kekufuran, kemaksiatan. Kita benci. Dan bagaimana nak menyelesaikan ini? Jadi itu dah kita sama. Jadi terakhir ini yang saya nak sebut ialah kita tidak dilahirkan sebagai penuntun. Kita juga tidak dilahirkan sebagai kebetulan. Kita dilahirkan sebagai pengikut Nabi Muhammad kerana kita nak menyelesaikan masalah umat. Segala Nabi yang datang, mereka menyelesaikan masalah. Sama ada masalah itu dalam keluarga, masalah pendidikan anak-anak, bisikan negara, hiburan rasuah dan sebagainya. Ini masalah bersama, dan kita kena selesai secara bersama. Undang-undang boleh buat, nak potong tangan apa semua boleh buat, tetapi kalau tidak ada penguasaan, tidak ada kesungguhan untuk melaksanakannya, habis. Dan dia akan merosakkan kita. Pernah kita bekerja untuk membangunkan negara, tapi dia kebah habis di satu negara. Sebab itu kita tidak dilahirkan sebagai penuntun, tapi kita dilahirkan dengan Al-Quran dan Sunnah ini untuk kita membawa risalah yang dibawa Rasulullah SAW ini dan menyelesaikan umat ini, dan kita akan dipertanggungjawabkan. Moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kealpaan, kelalaian yang kita sengaja atau tidak. Moga-moga Allah Ta'ala memaafkan dosa kita. Moga-moga Allah Ta'ala memaafkan ketidaksempurnaan melaksanakan tugas kita ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah, memudahkan kita menjalankan usaha kita. Menuding tangan, menyalahkan orang amat mudah. Tetapi kalau tidak ada guidance dan bantuan daripada Allah, kita tak mungkin melaksanakan tugas yang besar ini. Malah tugas ini telah nak dibagi pada gunung ganang, pada makhluk yang lain, tapi makhluk yang lain tak mampu untuk menerimanya. Dan kita menerima sebagai taklif kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, mengampun dan memaafkan segala kealpaan kesalahan kita, dan memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk terus menegakkan kebenaran yang dipandukan oleh Al-Quran dan Sunnah ini kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.